tengah Allah. Dan Ini sini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan lagi firman-Nya, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya bermula kami yaitu lebih hampir kepadanya daripada urat lehernya. Artinya bahawa sungguhnya perintahan kami pada menghidup akan seorang dan pada memati akan dia, yaitu terlebih hampir kepada seorang itu daripada perintahan urat lehernya yang kami jadi akan dia sebab bagi hidup seorang itu bermula takrir yang demikian itu yaitu bahawa sungguhnya urat leher seorang itu adalah ia sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya kerana bahawasanya ia yaitu dijadi akan dia oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi hidup seseorang itu. Inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat lehernya jua. Adapun jika kita musyahadah akan Allah yang menjadi ia akan seorang itu dan yang menjadi ia akan urat lehernya dan dijadikan dia pula sebab bagi hidup seseorang itu tetapi serta yang demikian itu kuasa Allah Ta'ala memati akan dia serta sejahtera urat lehernya dan lazim daripada yang demikian itu kuasa pula ia hidup akan dia dengan ketiadaan urat lehernya. Maka dengan demikian itu musyahadah jadi tetaplah yakin kita akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang memerintah atas menghidup akan seseorang dan memati akan dia bukan urat lehernya yang memerintah akan yang demikian itu. Maka diketahui daripada takrir ini akan bahawasanya Allah Ta'ala ialah yang terlebih hampir perintahannya kepada seseorang itu daripada urat lehernya, bukan dia zatnya yang terlebih hampir. InsyaAllah kita sambung lagi, iaitu nusus ataupun nas ataupun hujah-hujah tentang ilmu tasawuf ni. Jadi nas ni ataupun dalil-dalil ni supaya kita tidak jadi muqallid.
tak jadi kali kita tak ikut buta tuli. Dengan nas ni insya-Allah mudah-mudahan kita memiliki satu keyakinan yang kuat dengan nas berdalil. Sebagai contoh, masa kami kecil-kecil dulu, saya sekolah kecil-kecil dulu, kita cikgu suruh kutip apa tu biji getah. Kutip biji getah pergi sekolah. Pasal tu ada kira tu. Kira 1 kali 2 2. Kalau 2 kali 2 4. 4 tu mana mari? Dia buat lungguk 2 biji, 2 biji. Jadi 1 lungguk 2 biji. Kalau 2 lungguk 2 kali 2, 2 lungguk kali 2 biji dalam tu, kita kira jawabnya 4. Bila kita dapat jawapan 4 tu dengan kita kira sendiri, dengan berdalil. Jadi pegangan kuatlah. Kalau orang gempak macam mana pun 2 kali 2 apa 4. Hang kata 6, 4. Kenapa dia yakin 4? Sebab dia dapat dengan berdalil. Begitulah makna kata ilmu suludin ke, ilmu fiqh ke, ilmu tasawuf ke, semua ilmu setiga ni dia ada hujah-hujah, ada dalil, kemukakan dalil Qurannya, dalil hadisnya kan. Maka dalil-dalil ni makna kata menyebabkan kita yakin. Kita tidak makna kata ikut buta tuli, tapi dengan berkeyakinan, keyakinan yang kita ambil daripada nas-nas tersebut. Walaupun kita katalah kita tak hafal lah nas-nas ni kan, makluman kita kan ayat Quran ni, ada hadis, tapi kita tahu dalam Quran ada. Macam disebutnya dalam Quran ada, dalam surah Al-Fatihah ada, Allah sebut tentang ketauhidan, tauhidnya Allah tadi ni, 7 tauhid yang disebut dalam tu ni. Jadi ilmu tasawuf ni dia ilmu yang membawa kita hening kita punya fiqh dia bagi tahqiq usuluddin kita. Jadi oleh itu mana kata kita tengok lagi pagi ni berapa nas lagi yang dikemukakan oleh al-Imam Ghazali, oleh tuan Allah yang tuan kita ni insya-Allah. Dia kata musannif rahimahullah taala ada lagi permanya. Mana kata ayat Quran seterusnya telah dikemukakan ayat yang sebelum ni, firman Allah taala wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang ni di antara ayat-ayat disebut oleh ulama ayat mutasyabihat. Mutasyabihat ni ayat yang samar. Dia ada satu ayat mutasyabihat, ada ayat muhkamat. Muhkamat ni yang dia terang-terang, jelas kita baca terjemahan terus boleh faham. Tapi ayat-ayat yang bentuk mutasyabihat, mutasyabihat ni yang samar. Dia punya zahir ayat tu samar. Samar ni macam seolah-olah bila disebut tu seolah Allah Ta'ala ni menyerupai makhluk. Macam yadullah wa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Jadi ayat tu pada zahirnya Tuhan bertangan, tangan Tuhan di atas tangan kita. Bila kita terima zahir ayat, seolah-olah macam Allah Ta'ala ni macam makhluk lah, boleh atas bawah, ada bertangan dan sebagai contoh. Maka ditakwil ayat itu, dihuraikan ayat itu, tangan itu kuasa. Kuasa Allah di atas kekuasaan mereka. Tangan itu mereka ditafsirkan sebagai kuasa. Macam kita lah sebut kerusi. Bukan kita nak buat kerusi. Kalau buat kerusi, buat teruk kan, habis ratus-ratus ribu juta. Nak sebut tak buat satu kerusi, dia beli kerusi sebiji, letak rumah. Tapi maksud kerusi itu kuasa. Dengan ada kerusi itu, mana kita ada kuasa. Kuasa pemerintahan. Dengan kuasa itu kita boleh buat apa yang kita cita-citakan. Itu pakai contoh. Maka begitulah ayat yang kita nak baca ni, termasuk ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat, ayat yang sama. Dia kata wa nahnu dan kami di sini Allah Taala lah aqrabu ni terlebih hampir. Kalau qarubah hampir, kalau aqrabu terlebih hampir, terlebih dekat. Ilahi kepadanya. Nya di sini orang yang nak mati. Allah kata kami, Allah Ta'ala, dengan orang nak mati itu kami lebih dekat kepada dia min daripada hablil warid, iaitu orang leher. Orang leher kita ni, orang leher ni mana kata orang leher ni dia mana kata kalau terputih orang leher matilah orang tu. Orang leher ni dia saluran pernafasan, saluran makanan, semua melalui orang leher. Kalau orang tu terputus, orang tu mati. Artinya menentukan mati hidup seorang tu orang leher. Orang leher dia menentukan hidup dan mati. Tetapi kata Allah Ta'ala, kami lebih hampir pada orang leher dalam menentukan hidup dan mati. Maksudnya kalau kami nak matikan seorang tu,
Walaupun orang leher dia tak betul, dia boleh mati. Berapa banyak orang mati orang leher tak betul. Jadi ertinya Tuhan nak beritahu dalam masalah hidup atau mati di tangan kekuasaan kami. Kami saja yang menghidupkan dan mematikan. Di ilmu tasawuf ni, ilmu yang kata nak bawa kita hening kita dengan Tuhan. Jangan duk nampak lain. Dalam soal hidup dan mati ni hanya Allah. Allah saja yang menentukan hidup dan mati pada hakikatnya. Habis kita tak ikhtiar lah. Ikhtiar tak salah. Kita boleh pergi ambil ubat, pergi jumpa doktor. Itu tak ada masalah. Yang masalahnya dalam keyakinan kita, sihat ataupun sakit, hidup ataupun mati, semuanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi saya mengajar di Taman Medan dalam masalah rezeki. Saya buat contoh rezeki ini ibarat kita kata tangki ayam. Tangki ayam. Tangki itu dia akan turun pergi masuk pipe ni. Jadi yang mana kata yang supply ayam ni tangki ke pipe. Sebenarnya air ni daripada tangki, bukan pipe. Kalau mana tangki tu kering, ada pipe pun air tak keluar. Sebenarnya air tu main daripada tangki, bukan daripada pipe. Jadi mana kata rezeki itu daripada Allah. Kita ni semua ni dia punya pipe batang pipe dia saja. Saya bagi bukti macam saya dengan keluarga saya. Kan, saya usaha pergi cari bagi keluarga kita makan dan sebagainya. Sebenarnya yang bagi rezeki kepada keluarga saya itu bukan saya, Allah. Saya batang pipe. Kalau saya lah bagi rezeki kepada keluarga saya kena hasil 5 tahun. Terkurung di kem tahanan Gemutin tu 5 tahun. Mati ke anak isteri saya ada. Dia terus dapat makan, dapat rezeki. Tuhan nak tunjukkan kita kan. Pasal makna kata tersumbat satu batang pipe, dia pergi batang pipe lain. Bukan batang pipe ni keluar rezeki dah. Tersumbat sini, ini tertutup, dia akan pergi batang pipe yang ada sumber-sumber yang lain. Sebab tangki itu penuh dengan air. Begitulah ibaratnya makna kata dalam masalah rezeki ini Allah Ta'ala hati kena ingat situ. Yang kita ni makna kata usaha dan ikhtiar semata-mata. Jangan bergantung dengan usaha dan ikhtiar, bergantunglah kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala hal. Baik. Jadi kita faham ayat ini, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Artinya bermula kami yang ni Allah, iaitu lebih hampir kepadanya. Di sini orang yang nak mati tu daripada urat lehernya. Adapun urat leher ni yang biasanya dengan sebab dia lah kita makan, kita bernafas, kita ini yang menghidupkan kita. Tapi Allah kata kami lebih dekat lagi. Kami yang menjadikan urat leher, kami yang menjadikan makan minum, kami yang menjadikan udara pernafasan, sistem pernafasan, semua kami lebih hampir. Ini disebut ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat yang sama-sama. Dia bila ayat mutasyabihat ni, dia ada 2 qaul ataupun 2 qaul. Yang pertama dipanggil qaul salaf. Yang kedua qaul yang dikatakan salaf, khalaf. Salaf dan khalaf. Yang khalaf ni dia kurun ketiga lah lebih kurang. Kurun ketiga, mana 300 tahun lebih kurang Rasulullah wafat, mari kumpulan dia ni dipanggil kaum yang khalaf. Salaf yang awal-awal, salafus salih, dengan para sahabat, tabi'in. Jadi mereka ni golongan yang ketemu salaf ni, mereka jumpa Nabi. Mereka dapat tu ilmu terus daripada Nabi. Para sahabat terus daripada Nabi. Kemudian bila Nabi wafat, jadi sahabat, mereka rapat dengan tabi'in. Tabi'in ni, lepas sahabat tabi'in, walaupun dia tak jumpa Nabi, dia jumpa sahabat-sahabat yang berguru dan mengaji dengan Nabi. Kemudian mai satu lagi tabi'in. Lepas tabi'in itu tabi'in. Mereka ni kita ibaratkan kalau Nabi itu satu lampu yang terang. Jadi makna mereka ni masih dapat lagi cahaya kenabian tu masih ada kat mereka lagi. Keberkatan tu masih kuat. Sebab itu bila berjumpa dengan ayat-ayat yang berbentuk mutasyabihat, mereka tak banyak ragu-ragu. Sebagai contoh, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih hampir daripada mereka, lebih hampir daripada urat leher. Maka timah ayat ni tak banyak cerita. Mari ayat umpamanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum.
Allah bersama-sama dengan kamu di mana kamu berada. Mereka yakin Allah Ta'ala bersama-sama. Begitu juga apa disebut ayat-ayat seperti yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka itu. Mereka yakin, mereka tak banyak ragu. Tapi mari kemudian 3 ratus kemudian dia mula bertanya, tangan Tuhan ni ada tangan ke? Dia meh tau. Sama pula Islam dah berkembang sampai bukan di wilayah Arab saja, ada sampai di jauh luar daripada kawasan Arab. Jadi mana orang mula bertanya, tangan Tuhan ada tangan. Tangan Tuhan macam mana? Ada mula nak tanya tu. Tangan Tuhan pendek kan, besar kan? Jadi kalau dibiar keraguan ni, maka boleh menyebabkan makna kata dia buat andai macam-macam. Maka di sanalah timbul ulama-ulama yang kata ulama-ulama khalaf di kalangan yang dipelopori oleh Imam Abu Asy'ari, Mazhab Maturidi dan sebagainya. Kalau ni banyak dibicarakan dalam bab mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, persalahan Allah Ta'ala dengan segala yang baru. Jadi kalau kata Tuhan tangan, kita tangan, jadi makna kata menyerupai, maka ditakwilkan ayat itu. Tangan kuasa. Makna kita kata kalau dikatakan disebut makna kata wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Kalau kita buat bersama-sama, diri Tuhan yang kita duduk jalan sekali semua, jadi ragu-ragu. Maka mereka kata ditakwilkan bersama-sama tu sifat Allah Ta'ala. Maksud sifat sini kekuasaan Allah bersama-sama kita. Kita tak boleh lari dari kekuasaan Allah. Ilmu Allah mengetahui di mana saja kita berada. Begitu juga Allah Ta'ala mendengar apa saja kamu cakap. Allah melihat di mana saja kamu berada. Bersama-sama di sini iaitu ma'iyah disebut sifat, bukan zat. Kata ulama-ulama ulama-ulama khalaf. Tapi ulama-ulama salaf dia pegang macam ni tau. Umpamanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama-sama kamu di mana kamu berada. Allah bersama-sama. Tapi bersama-sama tu tak serupa seperti mana bersama-sama baharu dengan baharu. Macam mana? Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Yanzilullah azza wa jalla kulla lailatin ila sama'i dunya hatta yabqa sulusul lailil akhir. Nabi kata turun, Allah Ta'ala ni turun ke langit dunia ni sehingga 1/3 akhir malam. Maksud kata turun Allah ni, kata ulama khalaf, rahmat Allah mencurah-curah di waktu malam. Rahmat Allah turunnya, Allah tu turunnya rahmat Allah. Tapi ulama khalaf, ulama salaf kata Allah Ta'ala turun ke langit dunia ni, turun ke dunia ni. Tapi turun macam mana? Tak serupa dengan turunnya makhluk. Macam mana? Wallahu a'lam. Dia kata depa wallahu a'lam, depa yakin kita Allah a'lam begitu macam mana. Kita banyak suka tanya kan. Ada kita yang kemudian ni. Dan itulah maka ditakwilkan. Kalau tak ditakwilkan ayat tu, dia ditimbul makna kata nak menyerupai Allah Ta'ala dengan makhluk pula. Betul baik-baik apa? Mereka takwilkan yang sesuai dengan sifat-sifat kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah dengan ayat ni. Bila disebut wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, mana Allah Ta'ala tu terlebih hampir kepada orang nak mati, itu lebih hampir pada walihi. Maka ulama salaf kata hampir. Hampir macam mana? Wallahu a'lam. Tapi Allah Ta'ala dekat. Dekat macam mana? Tak tahu lah. Itu tak boleh nak diuraikan. Sebab Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Tetapi ulama-ulama khalaf, dia kata hampir di sini kekuasaan dalam menentukan hidup dan mati. Allah terlebih hampir, bukan orang lain. Sebab tu kita tengok kadang-kadang, kita tengok insiden tu, kita tengok hancur ke tak? Laki dia jadi tak ada apa luka-luka sikit kan? Ada satu kes berlaku di Pulau Bangkok, di kampung saya. Orang tengok semua pekat golek kepala. Jadi saya ingat pun saya kecil-kecil tu. Saya dulu kecil-kecil duduk 2 ekor atas kampung. Masuk bulan-bulan dalam sikit. Jadi ada satu sungai. Tepi sungai tu ada pokok durian. Saya pun tak tahu. Saya tanya puak saya. Saya tanya Tok Wan saya. Dia pun sedap-sedap pokok durian tu tak ada orang. Besar pokok durian tu. Berapa pemeluk tak tahu. Tepi pokok durian tu ada rumah. Ada orang kata, saya tanya orang Pulau Bangkok, semua kata mereka sedap-sedap pokok durian tu dah besar macam tu dah. Siapa pun tak tahu sebenarnya pokok durian tu umur dia berapa. Tua lah durian tu. Kemudian tu satu hari takdir Allah Ta'ala,
Dahan dia patah. Dahan dia saja pun 2-3 belum. Dia punya pedu dia tahu. Dia timpa rumah lah. Rumah duduk ada tepi tu. Dalam rumah tu ada budak-budak 5 orang. Mak pak dia tak ada pergi kedai. Patah anak rumah tu anak. Orang kampung keluar Cina bawa genzo. Nak potong dahan tu semua. Tarik seorang budak dia tarik. Pergi hospital. Bawa pergi hospital. Masing-masing andai kata patah kepala agak pecah kepala apa macam lah. Yang pelik tu seorang pun tak ada apa-apa, cuma dia terkejut. Pengsan. Dia calak-calak dia sikit gitu ya. Tak ada patah tangan, patah kaki, patah lihat, tak ada. Cuba kita buat lakonan balik ya. Bagi ubang ojek kan. Awak satu belum letak pokok tu bagi tumbang timpa rumah. Hari kita buat balik. Jadi benda-benda macam ni bila berlaku kita pun fikir mana tak lepas. Inilah Allah nak tunjuk kekuasaan dia. Jadi pada zahirnya tengok rumah tu semua kata budak dia mati dah. Tapi dia Tuhan nak tunjuk aku maha kuasa. Itulah makna kata dalam ayat ni, maksud kata ulama khalaq dalam menentukan hidup dan mati ialah Allah Subhanahu wa taala. Hampir di sudut menentukan kehidupan dan kematian. Itu yang dia kata di sini artinya. Ini dia nak urai lagi tu artinya bahawa sungguhnya pemerintahan kami ini pemerintahan Allah Ta'ala. Allah ni Raja Malik. Raja ni yang merintah. Dia boleh suruh, dia boleh larang. Apa yang dia suruh pasti berlaku. Yang dia larang takkan berlaku. Maka seluruh para malaikat semua patuh perintah dia. Itu baru nama Raja. Raja ni iaitu yang boleh memerintah, dia boleh menyuruh, dia boleh melarang. Baru jadi Raja. Kalau dia suruh orang tak ikut, dia larang orang tak tinggal, itu bukan Raja. Itu nama Raja lekok. Raja apa? Raja Demak dapat dia kata pintu rupa. Raja betul-betul. Yang kata Raja, segala Raja ni Raja betul, iaitu yang mampu menyuruh dan mampu mana kata menghalang. Suruhan dia berlaku dan larangan dia takkan berlaku. Siapa boleh buat macam tu kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut Malik. Perintahan kami pada yang menghidupkan seorang. Perintahan Allah Ta'ala menghidup seseorang ataupun dan pada mematikan dia. Hidup mati ini kerja Allah Ta'ala. Namanya pun apa? Al-Hayyu Qayyum. Muhyi ini yang menghidupkan, Muhyi yang mematikan. Yang menghidup dan mematikan hanya Allah Ta'ala. Jadi perintahan Allah Ta'ala akan seorang pada memati akan dia ataupun menghidup akan dia, iaitu terlebih hampir kepada seorang itu daripada perintahan orang lehernya. Walaupun orang leher ni makna kata merupakan satu anggota yang cukup penting dalam hidup dan mati. Pasal apa ada hidup? Pasal semua yang penting-penting ikut leher. Nafasan, pengharaman dan sebagainya, semua ikut leher kan? Dengan kita makan kita boleh hidup, dengan menapas kita boleh hidup, ikut saluran leher. Jadi leher dikatakan antara anggota yang terpenting dalam menentukan hidup dan mati. Walaupun begitu, kamilah makna kata yang lebih berkuasa daripada menentu hidup dan mati, bukan walihi. Yang kami jadi akan dia walihi itu sebab bagi hidup seseorang itu. Walihi ini Allah jadikan sebagai sebab yang boleh orang itu hidup atau mati. Sebab itu apa-apa pun kita jangan pandang kepada sebab, pandang kepada musabibul asbab. Yang menjadikan sebab itu ialah Allah Ta'ala. Sebab itulah kita ada apa canggih apa, semua orang pakai handphone apa, semua pakai kita pakai apa, gelombang lah. Ialah manusia buatlah alat handphone apa semua, tapi gelombang tu Tuhan yang menjadikan. Allah Ta'ala yang menjadikan gelombang tu sebelum kita lahir lagi, sebelum ada teknologi apa, gelombang tu dah ada siap lah. Dia baru ni pergi melawat satu kawan tu, dia coronary bypass jantung. Dia tengok kaki dia ni, tengok kaki ni. Dia kata, dia ambil urat kaki, pipis sobat dekat urat jantung. Jadi orang yang urat kaki tu dengan jantung punya urat, dia pit tau. Masuk selung belok lah. Satu saiz. Allah dah jadi lapar dah.
Orang baru buat kajian, tengok macam mana ni. Tapi Allah Ta'ala dah bersiap dah. Betul orang kaki, sumbat selalu orang macam tu. Elok masuk. Tak besar, tak kecil. Sebelum elok selalu. Allah Ta'ala yang menjadikan semua ni. Artinya lagi berkembang, mana kata pengetahuan manusia tentang alam ni. Mana kata sepatutnya manusia lagi kuat, lagi-lagi beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya dengar cerita-cerita banyak angkasawan yang memeluk agama Islam. Dia berkata bila dia naik atas bulan objek yang paling terang ialah di Mekah. Mekah tu objek yang paling terang, paling clear dilihat daripada atas. Dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baitullah. Mekah tu dia cukup clear. Daripada atas tu yang paling clear sekali, yang paling terang. Ada tu angkasawan Amerika dengar cerita dia dengar azan. Dia terdengar azan. Terus meluk agama Islam. Lepas tu saya ada baca satu artikel, betul tak satu artikel tu. Dia ada seorang Kristian lah, namanya Mr. Peacock. Mr. Peacock ni dia adalah sikit-sikit dia buat kajian lah berkaitan dengan masalah berkaitan dengan masalah ni kejadian alam ni. Dia terjumpa surah An-Najm ayat pertama. Yang mana dalam ayat tu menceritakan bahawa bulan ni sebenarnya terbelah. Bulan pernah terbelah. Di zaman Nabi bulan pernah terbelah. Bila orang kafir minta supaya Nabi tunjukkan mukjizat dia, mereka nak Nabi tunjukkan bukti dia seorang Rasul, mereka nak Nabi belah bulan. Dengan takdir Allah Ta'ala bulan terbelah. Kemudian bercantum balik. Jadi betul ke tak betul bulan ni terbelah, pernah terbelah dan cantum balik. Yang ni yang ditanya oleh Mr. Peacock. Tapi takdir Allah tu hari tu ceritanya dia ketika menonton TV, dia tengok ada satu forum yang disertai oleh angkasawan Amerika yang pernah menjejakkan kaki ke bulan. Soalan yang dikemukakan kepada angkasawan ni, soalan dia, apakah sebenar tujuan Amerika pergi ke bulan? Apakah setakat untuk memacak bendera Amerika sehingga Amerika terpaksa mengeluarkan berbilion-bilion dolar untuk pergi ke sana? Dalam jawapan ketiga angkasawan, sebenarnya kami sejak kali pertama kami jejakkan kaki kami ke bulan, kami telah bawa balik batu-batu bulan ke dunia ini untuk dianalisis oleh pakar-pakar berkaitan geologi. Dan kami sekarang ini dah dapat satu keputusan hasil kajian-kajian terhadap batu-batu yang dibawa balik ke dunia itu. Katanya batu-batu itu takkan jadi macam ni, melainkan satu ketika dulu bulan pernah terbelah dan bercantum balik. Ini yang menyebabkan membentuk batu-batu itu demikian rupa. Melompat Mr. Peacock. Dia kata hampa baru jumpa Quran dah cerita lama 1400 tahun. Akhirnya dia memeluk agama Islam. Katanya dia memilih nama Muhammad Ali. Lalu terkenal di England namanya Muhammad Ali Peacock. Muhammad Ali Peacock ni katanya dia sebagai presiden Hizbi Islami di England. Parti Islam di England tu, dia punya presiden dia Muhammad Ali Peacock. Lepas tu saya jumpa satu artikel lagi cerita pasal seorang pakar puan daripada Kanada. Dia ni tengok Quran juga, tengok hadis juga tentang kejadian janin. Dalam Quran dia cerita secara umum. Maka seketul daripada air mani bertukar menjadi seketul darah bertukar jadi daging bertukar jadi lembaga. Tapi dalam hadis Riyadhus Shalihin dia sebut dengan jelas lagi, dihurai lagi. Nabi kata 40 hari. 40 hari air mani dia boleh bertukar jadi darah. 40 hari darah akan bertukar jadi ketul daging. 40 hari daging akan menjadi lembaga. 40 hari. 120 hari Nabi kata Jibril akan turun, siupkan ruh, dan Jibril akan tentukan di situ, letakkan di situ segi rezeki dia, jodoh dia, tanah kubur dia dan sebagainya. Jadi pakar perbidanan dia daripada Kanada ni, dia kata aku pelik, dia kata. Pasal apa? Hasil daripada kajian yang dia buat memang betul. Mani takkan bertukar jadi darah melainkan 40 hari. Darah takkan boleh bertukar menjadi ketul daging melainkan 40 hari. Dan daging ni pula takkan membentuk lembaga melainkan 40 hari. 120 hari. Macam mana Muhammad boleh sebut dengan tepat sekali? Sedangkan dia tak pernah mengaji. Sedangkan zaman tu belum ada lagi. Mana-mana pusat pengajian nak berkaitan dengan kejadian janin ni tak ada lagi masa tu. Macam mana Muhammad boleh cerita? Sudah tentu dia kata ni bukan otak dia, bukan fikiran dia. Mesti Tuhan beritahu dia.
mesti Muhammad ni seorang Nabi. Dia perlu agama Islam. Yang ni maknanya kita kata, lagi tinggi pengajian kita tentang alam ni, lagi terserlah kehebatan dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saya ajak kita semua lah. Mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada agama kita. InsyaAllah akan sampai satu masa mereka takkan lagi klaim, semua akan datang kepada agama Islam. Akan datang kepada agama Islam. Sebab agama Islam ni sesuai sampai bila. Dan Al-Quran, apa yang Quran cerita tu, makin lama makin nampak kebenaran dia. Makin lama makin nampak kebenaran dia. Ada seorang doktor di Kuala Kangsar. Dia duduk doktor kerajaan. Bila dia pencet, dia buka klinik dia sendiri. Dia ni jenis macam orang India Muslim, Pakistan, India Muslim. Dia beritahu saya, dia pergi sekolah saya, dia selalu buat program kesihatan untuk pelajar ni. Dia beritahu kali, dia kata dia kalau ada mana-mana apa nama program lah, orang bagi apa, yang dia petang-petang kerja, orang bagi apa, macam simposium ke apa kan, dia hadir, dia kata berkaitan kalau ada program sains dan Quran, dia akan hadir. Dia kata sepanjang yang dia pernah hadir lah, dia kata dia belum jumpa lagi fakta-fakta saintifik bercanggah dengan Quran. Dia tak jumpa lagi. Tapi kalau fakta saintifik diletak dengan Bible, Old Testament ke New Testament ke, memang bercanggah. Awal-awal dah bercanggah. Tapi kalau bawa fakta saintifik kemudian diletakkan dengan Quran, tak pernah bercanggah sampai hari ini. Yang ni mana orang sedang buka mata. Orang buka mata tentang kebenaran Al-Quran, kebenaran agama Islam kita, insya-Allah. Jadi sambung kita ni kaitan dengan ni, faham kitanya, iaitu orang lahir ni dia punya sebab. Sebab saja lah. Lepas tu kita jangan berhenti kepada sebab. Kita kena berhenti kepada yang menjadikan sebab. Disebut musabibul asbab. Kita macam kita buat kerja, kita berniaga apa kan. Ini yang kita buat sebab-sebab lah. Cari pelanggan kan, cari kontrak apa semua, ini sebab-sebabnya. Tapi kita jangan berhenti kepada sebab. Kita berhenti kepada Allah yang menjadikan sebab. Sebab itu kita sentiasa hati kita bergantung dengan Allah. Tak putus-putus. Tengok orang tua kita tu kan, lama-lama dia mengajar. Kita sembahyang subuh, ya Allah, bagilah aku kekuatan untuk sembahyang subuh. Pasal apa? Nak menzahirkan kepada Allah, aku tak ada kuasa. Aku tak ada kuasa. Allah saja yang mampu, Allah saja yang boleh. Ini mendidik kita jadi orang yang tawaduk. Sembahyang zuhur pula, ya Allah, bagilah aku kekuatan nak sembahyang asar. Itu juga dengan maghrib, isyak dan subuh. Jadi ini makna kata sentiasa kita dalam keadaan, makna kata keadaan tawaduk, merendah diri kepada Allah dan sebagainya. Jangan jadi macam perempuan tu sombong. Oh, kalau dia seram, saya pun nak tergelak juga daripada bertanya saya. Dia kata betul ke Ustaz? Awak hujah mereka sekarang, dia kata kita tak ada pengalaman. Kita tak ada pengalaman. Mereka saja ada pengalaman. Ini ciri-ciri kesombongan. Kami saja ada pengalaman, mereka tak ada pengalaman. Saya secara seluruh boleh jawab lah. Memanglah pengalaman itu penting, tak kita nafikan. Tapi yang lebih penting amanah, jujur, ikhlas, tidak gila dunia dan tidak rasuah, itu lebih penting saya kata. Pengalaman boleh cari, tetapi kalau kita cari jenis-jenis suka rasuah, jenis suka khianat, ambil harta benda orang, kita tak rasa bersalah, ini payah nak repair. Pengalaman boleh. Bukan semua saya kata. Semua kerja apa mesti letak pengalaman di depan. Lin Dua Eng apa pengalamannya sebagai ketua menteri? Ustaz Izzah Razak apa pengalamannya sebagai menteri besar? Tunggu ni Ali sebelum ni apa pengalamannya? Tu saya seluruh lebar. Kalau nak kira pengalaman pakai tak kahwin lagi tak? Sebab kita belum ada pengalaman. Ada orang yang kahwin ada pengalaman sebelumnya? Tak ada. Kecuali dia tu bini dia mati ke bercerai, itu ada pengalaman. Tapi rata-rata kebanyakan orang berkahwin memang tak ada pengalaman. Tidak. Mat, awak apa? Tak lah, aku tengok hang ni dah umur 25 dah. Sampai bila mak hang nak basuh baju hang? Sampai bila mak hang nak masak makan hang? Kahwin mat? Tak ada pengalaman kau. Kata dia doa ni, mat kata tak ada pengalaman. Aku tak kira. Hang ada pengalaman, tak ada pengalaman, aku tak kira. Aku bawa hang kahwin. Mak hang tak larat dah nak basuh baju hang. Aku suka apa? Kahwin lah. Dah kahwin 3-4 hari lepas tu, Pak dia tanya, macam mana Mak? Clear Pak, clear, semua clear. Pengalaman Pak, clear elok, dia tak apa. Jadi maknanya, dalam hal ini kita sentiasa bersifat tawaduk. Saya sebut kawan-kawan, jangan sombong, jangan angkuh.
Kalau takdir Tuhan bagi kita menang pun jangan balas dendam. Ini bukan sifat orang beriman. Kita mana kita bersifat baik, amanah. Jangan kita mana kata sifat-sifat yang tak elok keji itu. Lepas tu saya tekan apa. Mesti ada program-program pentarbiahan tu, mesti ada juga dibaca kitab-kitab ilmu tasawuf ni. Banyak daripada pun macam mana di markas Kangak boleh panggil saya baca kitab hikam. Ya. Kemudian begitu juga bila jemput saya buat kuliah di mana-mana pun dia akan guna kitab tasawuf. Gunanya untuk bagi sedap balik. Jangan kita mana kata dalam keadaan. Sebab tu kata seorang ulama, dia kata Uday bin Iyad, dia kata yang kata ikhlas ni sederhana dalam memuji dan mencela. Kalau kita puji pun jangan lebih-lebih. Kalau kita cela pun jangan terlalu lebih. Biar bersederhana. InsyaAllah kita bawa ikhlas. Kalau dah lebih itu habis. Itu dah bukan ikhlas. Jadi benda-benda macam ni mesti kita tengokkan. Baik, kembali kita pada ni. Dia kata lepas tu dia kata tadi perintahan kami, dia kata pada menghidup akan seorang dan pada mati akan dia, iaitu lebih hampir daripada seorang itu daripada perintahan bola lehernya. Lebih dekat. Bukan orang leher, tapi kami. Yang kami jadikan akan dia orang leher itu sebab bagi hidup seseorang itu. Bola leher ni sebab saja. Ya, sebab. Macam kita makanlah. Nasi itu sebab bagi kenyang. Makan nasi itu sebab bagi kenyang. Tapi yang mengenyangkan itu Allah. Allah berkuasa bagi orang makan tak kenyang. Ada orang makan tak kenyang. Dia gila talak. Makan mana kenyang. Orang kata nak cerai pun satu sudahlah dia bubuh sampai 3. Nak balik dah tak boleh. Lepas tu dia melelor macam ayam nak kapur. Orang kata makan tak kenyang, mandi tak basah, tidur tak lena. Pasal apa? Pasal mana kata pasal dia ada penyakit, ada masalah. Dia ada masalah, mana kata adat tu dah jadi bercelaru. Jadi kita jangan kita letakkan mana kata i'tiqad kita dalam menghidup dan memati itu ialah Allah Subhanahu wa taala. Bermula takrir yang demikian itu. Takrir di mana huraian lah, no? Pengertian kata huraian yang nak huraikan kita berkaitan dengan masalah ni. Bahawa dia kata sungguhnya urat leher seseorang itu adalah sangat hampir kepadanya daripada segala juzuk yang lain daripadanya. Jika dibandingkan dengan juzuk-juzuk yang lain, maka urat leher terlebih hampir dalam masalah hidup. Sebab melalui urat leher lah masuk segala makanan, pernafasan dia pun daripada hidung ni turun ke urat leher, semua main daripada situ. Jadi pernafasan dengan makanan cukup penting lah dalam kesuburan, dalam kehidupan seseorang tu. Jadi walaupun urat leher tu terlalu hampir dalam kehidupan seorang tu, dia kata kerana bahawasanya urat leher tu iaitu dijadikan dia oleh Allah Ta'ala akan sebab bagi hidup seorang itu. Punca hidup daripada urat leher. Nak mendapat pun, nak makan minum, semua punca saluran dari situ. Inilah halnya jika terhenti musyahadah kita kepada urat leher jiwa. Inilah jadinya kalau kita terhenti kat urat leher. Jangan terhenti situ. Dia mesti berhenti kepada Allah. Kalau terhenti situ je, habis kita. Dalam beberapa hal pun jangan terhenti. Macam kita kata kadang-kadang orang tua-tua kan, bila anak-anak dia hantar duit sebulan 300-400, anak hantar kat pok. Jangan terhenti kat anak, terhenti kat Tuhan. Tuhan yang buka pintu hati dia, hantar duit kat aku sebulan 200-300. Kalau terhenti anak, dia nampak anak lah, dia terhenti di situ, dia tak boleh tegur anak dia. Anak tak semayang ke? Anak buka aurat ke? Anak buat balik pasangan yang bukan isteri suami ke? Pak tak boleh tegur. Pak dia, mak dia. Kenapa tak boleh tegur? Sebab dia terhenti kepada anak. Kalau dia terhenti kepada Allah, dia boleh tegur. Kerana dia yakin yang membuka pintu hati anak ni hantar duit saja Allah. Banyak anak ramai. Anak 5-6 orang, dia seorang tu hantar duit, yang lain entah mana-mana. Jadi buktinya Allah buka pintu hati. Jadi bila dia tak betul, anak boleh tegur, mak boleh tegur. Mak tak setuju macam ni. Pasal apa? Buka aurat. Kenapa tak semayang? Bukankah kita orang Islam? Mak boleh tegur, mak boleh tegur. Tapi kalau terhenti macam tu habis. Kalau terhenti dia nampak anak aja. Itulah hal-hal yang lain. Apa-apa pun
kita mesti nampak Allah. Pandang Allah. Apabila kita pandang hati syuhud kepada Allah, maka kita boleh berdiri atas jalan yang benar. Kita akan tegak atas jalan yang benar. Itu. Itu banyak orang tanya saya, dia main Kuala Lumpur ni, macam mana mufti berak Ustaz? Saya kata, mufti berak ni yang duduk parti lama dah lah. Daripada dulu lagi saya parti. Bila dia dekat-dekat nak habis kontrak dia mula merapu. Ni kan nak habis ni. Dia pun mufti, dia 2 tahun renew kontrak. Bila nak habis ni dia mula cakap yang tak patut, yang tak sepatutnya. Boleh isu cakap berkaitan amanah AJD. Tapi dalam masa yang sama kita sebagai mufti, kita kena dedahkan juga kenyataan orang lain yang berkaitan dengan masalah berkaitan merosakkan akidah. Macam Dr. Mahathir kata nak senaraikan ucapan-ucapan dia menolak wujud, bukan sikit. Ni macam ni Chua Solih. Chua Solih ni salah seorang daripada mana kata jawatan kuasa penting berkaitan dengan pilihan raya Parti Nasional Tarikat Negeri Perak. Perak ni dia nak ambil Perak ni, mereka letak orang penting dalam jawatan kuasa pilihan raya, termasuk presiden-presiden parti, termasuk Chua Solih. Chua Solih ni dia rawan Perak, dia bercakap kat orang Cina, dia bina hudud subuh-subuh. Benda ni kita sampai pada mufti badar. Dia tak boleh tegur. Dia diam, tak kata apa. Kita lah menyerit sini. Tapi berkaitan dengan amanat AJD ni dah tahu. Saya ingat masa saya mula-mula libat dengan politik. Sekitar tahun awal 80-an, 70-an, hujung 70-an, awal 80-an. Masa tu Saadi pun umur baru 40 lebih. Masa tu. Jadi benda yang dah lama, 30-40 tahun lama tu. Ada orang korek balik. Bila korek balik, makna kata, malah tu bang, bisilah ni. Dia pun bercakap lah, begini. Saya nak bagi tahu lah kepada yang hadir ni. Dia dalam teknik berdakwah ni, dia ada 2 unsur penting. Pertama, ibsyar. Yang kedua, inzar. Ibsyar dan inzar. Mubasyiran wa nazirun. Bagi kabar gembira, bagi ancaman. Tetapi kita ikut sunnah Nabi. Nabi ni tak mulakan dengan ibsyar. Ibsyar ni macam ni. Kalau kamu buat ni, dapat pahala. Kamu buat ni, masuk syurga. Itu ibsyar. Menggembirakan. Satu lagi inzar. Inzar ni menakutkan. Kamu buat ni, neraka. Kamu tak buat ni, neraka. Neraka tu macam mana? Azabnya amat pedih. Apinya kuat nyalaannya. Zuqu azabal qarib. Dia dalam bentuk menakut-nakutkan. Itu 2 teknik dakwah. Tapi Nabi SAW apabila diangkat jadi Rasul, ketika masyarakat Arab Jahiliyah tengah lalai, penuh dengan maksiat begini, maka Allah perintah Nabi, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir. Wahai orang muslimun, bangkit bagi inzar. Takutkan orang Arab. Nabi bangkit bercakap, wahai orang Arab semua. Nabi berucap di Bukit Sabah. Dari tapi Mekah di saat itu Sabah berdiri. Wahai orang Arab, aku nak beritahu kamu. Kalau aku beritahu kamu, di balik bukit ni ada tentera berkuda sedang nak datang nak menyerang Mekah. Kamu percaya tak percaya? Kami percaya, Mama, sebab kamu tak pernah membohong. Oleh itu aku nak bagi tahu kepada kamu, aku datang bawa satu ancaman daripada kamu. Marilah beriman kepada Allah. Berimanlah kepada aku sebagai seorang Rasul. Kalau tidak, kamu akan diazab oleh Allah Ta'ala. Itu mana azab itu izab lah. Jadi dalam keadaan kita lalai, sekitar awal-awal hujung 60-an, awal 70-an, lalai seronok dengan perbagaan yang ada, cara-cara jahiliah, secara penjajah. Orang pun aurat pun jarang tutup apa semua. Kita datang bagi mana tahu perkara-perkara yang menggerunkan. Kita sekarang ni sedang berada, kita ikut beberapa undang penjajah, perlembagaan yang dibuat oleh penjajah yang boleh merosakkan akidah kita. Ketika itu kita bawalah perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah. Antaranya menolak peraturan hukum hakam Allah, menghina hukum hakam Allah. Sehingga makna kata ketika itu Jabatan Perdana Menteri mengeluarkan satu buku namanya Mastika Hadis. Di belakang kitab Mastika Hadis, perkara-perkara yang boleh merosakkan akidah segi percakapannya. Di sudut masa tu kita cerita bab tu lah. Kita tak kapiarkan siapa. Kita kata kalau buat bab macam ni, rosak akidah, boleh menjatuhkan kafir. Sebab tu kita tengok masa tu, kalau ucapan-ucapan dasar Presiden PAS pun dalam muktamar ada kemukakan bertindak menentang kezaliman, menentang pemikiran asabiah, apa benda-benda yang hebat-hebatlah, menggerunkan. Bila dah orang dah sedar apa semua, kita bina pula. Sekarang kita sedang membina, kita tak bawa lagi benda-benda macam tu. Kita bawa seperti negara berkebajikan. Macam mana nak isi
dalam negara ni kita nak isi bentuk-bentuk yang macam mana. Jadi dia dalam masalah teknik-teknik dalam penyampaian dakwah. Ini cerita 3-4 tahun dikorek balik. Dia cerita peluru zaman Jepun dia berguna balik. Zaman Jepun punya bom tak meletup. Dia macam ni lah saya buat contoh tau. Saya buat contoh macam rumah terbakar. Bila rumah terbakar, macam mana kita nak sedarkan penghuni rumah ni? Tentulah kita cakap gerai. Cepat rumah terbakar. Kita pukul pintu dia kedebuk. Cepat keluar rumah dah terbakar. Bila dia bangkit baru kita habaq lalu kau ni lari kau ni. Dia tengah lena, kita buat lembut-lembut. Yo, rumah kamu terbakar yo. Cepat. Ini segi teknik saja. Bukan fatwa pun. Ustaz Adi tengah ceramah, dia rakam ceramah dia. Dia buat dalam bentuk apa? Dalam bentuk ni, lah bab ni letak dalam satu tempat. Itu je, bukan kita Ustaz Adi buat panggil majlis syura ke bincang, tak ada. Dalam ceramah biasalah ceramah. Yang tu pula jadi isu. Itulah saya kata mufti punya tak tahu kita apa. Tadi dia bulan 1 ni kalau dia jadi mufti balik, bulan 2 ni dia elok balik lah. Dia tengok dia macam tu ya. Cerita dia. Dia ni macam ni. Dia kata saya dia marah aku, saya dah tolak. Masa dapat tolak pun dia interview saya. Jadi saya mengajak terlalu lumut. Bila berhenti dah, saya malas nak masuk guna suruh IC, ambil kad. Hari tu kad hilang. Kad hilang mana? Duduk atas bangku cari tak jumpa. Pukul 1 pagi baru selesai, kena pergi balai polis pula. Kena report apa. Panjang cerita. Daripada tu saya tak mengajar. Payah. Satu aku dah mengajar 8 tahun dah. Bagi dapat satu. Bila dapat masuk terus, tak payah nak bagi IC. Tu dia 8 tahun saya mengajar itu dah. Bila nak buat kad apa semua adalah pegawai yang usaha buat tu, tak boleh pula sebab saya ISA, Perkataan ISA. Dulu cerita lama dah. Dia tak mengajar. Dalam kuliah saya selalulah bila buat kuliah ni tengok isu-isu semasa tu, saya komen lah sikit dari sudut Islamnya dengan bersesuaian dengan kuliah kita ni. Jadi saya komen pandangan Mufti Perak. Jadi Mufti Perak dia kata dalam surah Abad saya baca, dia kata amanah saham nasional ni hukumnya halal. Asal yang saya tak setuju tu halal haram tu dia Mufti dia tahulah, tapi bagi saya hujah yang dia guna tu bagi saya tak relevan. Dia kata sebab untuk ekonomi orang Melayu. Saya kata hang ni Mufti Melayu juga, Mufti Islam. Sikit Melayu. Mufti. Lama saya komen lah, saya kata macam ni sepatutnya bagi seorang mufti dia mesti bagi hujah-hujah syar'i. Umpamanya pada pandangan saya setelah saya selidik amanah saham nasional ini hukumnya halal sebab saya dapati pelaburan dia tu tidak terlibat dengan syarikat-syarikat yang diragui segi kewangannya dan sebagainya, segi halal kewangan dia. Jadilah jawab tidak, dia terus bagi kepada matlamat ekonomi orang Melayu. Saya kata Islam dia bukan matlamat saja, dia jalan kena betul, matlamat pun betul, jalan dia pun kena betul. Kalau kita letak matlamat saja untuk ekonomi orang Melayu, payah apa saya kata? Kita belah babi. Buat modal pada kerajaan di Perak berapa ribu hektar untuk hutan ribu banyak di Perak kan. Kita panggil syarikat rumah balak-balak tu kita jual sebagai modal untuk kita belah babi. Kalau tak cukup kita buat saham. Amanah saham babi. Dia berhak di babi tu lah. Kita belah, kita panggil siam kebiak Buddha tu main belah babi kan. Tuan-tuan taklah malam tu juga sampai berita tu dekat Mufti ada hantu kena ada telefon. Esok pagi PTA panggil saya, pegawai takbir agama Manjung panggil saya. Dia kata Ustaz, Mufti nak debat Ustaz isu pasal amanah saham nasional. Saya kata boleh, tak ada masalah. Saya tak gaduh tuan, tuan Qadri, tuan ni PTA saya tak gaduh. Sebab saya ustaz biasa, ilmu saya bukan dalam sangat. Jadi kalau saya berdebat dengan mufti, kalau saya kalah, orang kata padahlah ustaz biasa lawan mufti, biasalah kalah kan. Tapi kalau saya menang, orang kata apa? Tu baru sidik no, belum pandai no ni. Saya kata tiap dia telefon dia. Lepas tu panggil pula esok. Mufti kata debat jadi juga tapi tertutup, tak boleh terbuka. Tak apalah, tutup buka saya tak gaduh.
Kata kaji ni kita tutup, malam ni aku buka lah, aku ceramah. Dalam ceramah aku buka lah. Ya. Tapi lah tak panggil tu. Tapi yang saya kesal Mufti Perak ni, satu insiden lah saya cukup kesal. Ingat tak satu ketika dulu dia bercakap kata-kata bila Ustaz Masjid Wilayah boleh ceramah isu murtad. Dia dakwa ada 250,000. Mana kata orang Melayu dah murtad masuk Kristian. Kata-kata dia ceramah di Universiti Petronas, boleh cakap benda yang sama. Saya ada bukti, saya ada bukti dia. Takdir Allah Ta'ala tak lama lepas tu berlaku satu insiden. Katanya dapat berita iaitu tu yang pelayar buat Datuk Azhar Azhar masuk yang Langkawian. Katanya dia nak dibaptiskan di sebuah gereja di Silipi Ipoh. Jam Ipoh tu jam. Anak muda turunnya ramai kepung gereja. Suasana dah jadi tegang. Tegang semua. Kalau Azhar aja kita tak tahu. Azhar tak main kita tanya tu. Bila dah tegang, maka polis pasal tidak cek balik SMS. Siapa hantar SMS tu satu boleh pegang, termasuk Mufti Perak pun kena panggil. Kemudian tu ceritanya Mufti Perak ni tu dia daya tahan dia. Bila dia tekan dia bocor rahsia. Siapa yang bagi dia maklumat yang kata orang Melayu sampai 250,000 dah murtad. Dia cerita. Yang bagi maklumat tu seorang perempuan. Wanita ni dulu dia memang Islam, orang Melayu. Dia memeluk agama Kristian. Kemudian dia hidup di Australia ke New Zealand ke. Kemudian macam mana takdir Allah Ta'ala, dia bertukar balik. Dia insaf, dia sedap, dia masuk Islam balik. Jadi dia main jumpa mufti. Dia ceritalah maklumat yang dia tahu ketika dia jadi Kristian dulu ni. Dia kata ada pemimpin negara ni yang tunjuk warak di Malaysia ni, tapi pergi Australia, pergi New Zealand masuk gereja. Dia cerita. Dia pun sebut orang ni. Kemudian dia ada maklumat tentang kristianisasi ni, dia banyak maklumat. Jadi mufti pecah dia. Kata yang bagi tahu ni wanita ni. Malam tu juga wanita tu bersama suami dia ditahan di Sungai Petani di bawah ISA. Apabila saya tak tahu apa maklumat seterusnya. Sebagai seorang mufti, dia sepatut buat macam tu. Kalau dia ada maklumat, kemudian dia rasa kalau polis tangkap aku tak tahan. Jangan bocorkan maklumat tu. Simpan dekat hamba baik, hamba tindak secara lembut, secara sistematik, secara mana kita kata, secara yang terancam, yang elok dan rapi. Bukan tu saya ada maklumat, SB pulang dia tak. Mana boleh macam tu. Tak boleh. Dia tak boleh buat macam tu. Sebab tu saya tak respect orang yang tak boleh berpegang kepada maklumat. Ya. Aduh. Ada itu, dia pergi ke dengan Batu Wan Mokhtar jadi Puteri Saktikan. Dia tak dilayan sangat oleh Wan Mokhtar. Dia balik singgah Kelantan. Sampai Kelantan tu Umi Aziz minta jemput dia. Dia Datuk main sini, boleh tak ceramah di sini. Masa dia sampai tu Zuhur, maka dia pun setuju. Malam tu Tok Guru boleh himpun penuh Balai Islam Gundang tu penuh orang, melimpah sampai keluar. Dengan sebaran-sebaran Jabatan Penerangan di Kelantan, orang datang beribu-ribu. Dia terkejut. Dia tengok sambutan luar biasa. Sedangkan dia pergi Terengganu, Menteri Besar Terengganu tak layan dia. Dia mari ke Kelantan, Tok Guru Aziz, seorang ulama, layan dia sampai mereka tu. Orang ramai datang dengar ceramah dia. Dia balik-balik Perak, dia puji Tok Guru Aziz. Lepas tu dia merapu balik. Saya kata payah hari ni, payah cerita. Hilang lah kita ni. Sama lagi insyaAllah. Kita telinga sikit lah. Jadinya kata Musannif rahimahullah ta'ala, adapun jikalau kita musyahadah akan Allah. Tadi kalau kita musyahadah ni apa? Syahidah ni mana? Lihatlah, pandang. Tapi ataupun saksi, pandang. Tadi makna musyahadah sini pandang dengan mata hati. Kalau kita pandang dengan mata hati, kita nampak awak leher, awak leher itu sajalah. Tidak tu tak sampai ke mana-mana lah. Tetapi dia kata, adapun jika kita musyahadah, kita pandang dengan mata hati kita akan Allah. Allah yang menjadi ia akan seorang itu. Allah jadikan orang tu, dia jadikan awak leher, dia jadikan sistem-sistem pernafasan, penghazaman, semua dia bagi jadi. Dan yang menjadi ia akan orang lehernya pun Allah Ta'ala juga. Dan dijadi akan dia pula sebab bagi hidup seseorang itu. Dia yang menjadikan sebab orang tu hidup dengan awak leher. Jangan pandang orang leher, pandang orang yang pergi macam kita. Jangan pandang lampu ni ada.
padang generator yang supply current tu. Jangan lampu ni saja. Punca dia main daripada mana? Daripada generator yang generate kuasa tu sampai ke sini. Sebab tu bila kita tengok lampu, kita kena teringat generator, bukan contoh lah. Sebab tu kita tengok sesuatu, mesti syuhud akan Allah. Apa pun. Sama ada yang menyeronokkan kita, atau yang menduka citakan kita. Kalau yang menyeronokkan kita, kita syukur Allah. Kalau kita yang yang tidak menggembirakan kita, kita sabar. Ini semua ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah kita jadi hamba Allah yang beriman sebenar-benarnya. Jangan terhenti ke satu. Terhenti habis lah. Kita jadi pening. Dia baru ni pergi Kelantan. Lepas tu anak saya beli kat saya tu apa nama Black Sea tu, Black Sea Note tu. Dia masuk dalam tupainya ni, touch and get part. Dia masukkan kat saya tu apa nama ni, yang speed track AS tu. Abah senang, abah pasang ni ada. Kalau dia tulis itu tak ada AS tu. Keluar merah tu abah jaga. Lepas tu saya balik daripada Maybank. Lepas tu nak pergi ceramah dekat masjid tu. Masjid apa? Masjid Ihsan kat Kampung Medan tu. Keluar ke sana, pukul 2 awal lagi, pukul 3, pukul 4 dah sampai sana. Nak kuliah maghrib. Tidur di markas. Markas tu menjadikan pusat khidmat. Saya letak tablet saya tu, note saya tu, atas meja, ni baku panjang, tidur. Sedap-sedap, pukul 10 malam. Kuliah maghrib, dan selepas. Kita tengok saya macam datang, benda tu pun dah tak ada. Bila benda tu dah tak ada. Jadi kita nak macam mana, dah tak ada rezeki kita. Kita ribut boleh-boleh nak cari benda tu. Dia boleh ribut balik. Jadi kita bila benda ni kita duk main selalu, kadang-kadang jadi kat kita selalu. Macam mana tak rezeki kita. Tak selalu kutuk dia lah. Mudah-mudahan dia ambil kita punya, dia menampakkan jalan kebajikan. Mudah-mudahan. Jadi kita pun tak susah hati. Ada duit kita beli lain. Tapi nak tenang jiwa tu payah. Ini bila kita buat kerja ni banyak sangat kita dah ditimpa oleh Allah Ta'ala. Dan lama jadi mangli ya. Tahu mangli. Tak ada apa-apa lah. Okey, banyak anak mati. Aksiden. Kemudian kita kena tahan ISA. Semua ni ujian-ujian. Rupanya bila kita selalu kena ujian Allah Ta'ala. Kemudian kita ingat Allah selalu. Maka insya-Allah susah macam mana pun jadi ringan. Kalau orang tak pernah uji ni, hilang kasut boleh di sini. Balik-balik masjid, tengok kasut dia tak ada. Haram cedok, membayar orang mencuri kasut orang. Padahal selipar tu RM2 ya. Tak padat dengan maki you. Tak apalah. Saya biasa berjalan kaki tak berkasut. Sehingga masjid apa, Jami' Jami' di sungai, semayang zuhur itu. Dan naik bank ketiga, bank kedua raya. Keluar masjid, kasut tak ada. Bila kasut tak ada, kita nak ambil kasut orang. Jadi orang ni ambil kasut orang ni pula. Jadi dia punya curi tu, dia pun tindih-tindih tau. Dengan sebab kita. Tak apalah. Dia ambil bila. Saya berjalan kaki tak pakai kasut, tapi berduraya. Orang perhati, Pak Haji ni kan jumpa dengan kasut tak ada. Kok mana pula Pak Haji ni? Kata kudung malau. Kalau nak sampai di Pudu Raya tu, kedai kasut tu. Tahu tunduk. Macam apa, pada Sami pun ada selipar. Pada Sami ada selipar, dia pada pun. Kita kasut tak ada Allah. Saya kata malu lagu ni. Bukan pasal masalah 2-3 ringgit tu. Masalah. Jadi makna, janganlah kalau Allah uji kita, kita cepat kembali. Kembali ni Allah. InsyaAllah kita boleh sabar. Jiwa kita tenang, insyaAllah. Adapun jika kita bersyahadah akan Allah, pandang hati itu kepada Allah, yang menjadi ia Allah akan seorang itu. Hati ingat Allah yang menjadikan makhluk ni, dan yang menjadi ia akan orang lehernya. Orang itu pun Tuhan menjadi, orang leher dia pun Tuhan menjadi. Dan dia jadi pula akan dia pula sebab bagi hidup seseorang itu. Orang leher jadi, Allah juga yang menjadikan orang leher sebagai makna kata punca hidup. Sebab bagi hidup. Tetapi serta demikian itu kuasa Allah kalau memati akan dia serta sejahtera orang lehernya. Kalau Allah kehendaki, makna kata orang leher elok pun dia boleh mati dengan jalan lain. Lemah jantung ke apa-apa, dia macam-macam jadi nak mati ni. Pak mentua saya mati. Orang tanya Pak mentua Ustaz mati siapa? Pasal tak boleh tidur. Orang punya tak tidur boleh mati you.
Tak boleh nak. Sehari tak boleh, 2 hari sampai